Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pelajar-pelajar sekalian. Okey, pada hari ini kita akan masuk pada topik 1 iaitu bab 1, penyelesaian masalah secara inventif. Okey, so topik yang kita akan belajar ialah 1.1.1 iaitu mengenal pasti masalah bukan inventif dan inventif. Okey, objektif pengajaran apa yang kamu akan belajar pada hari ini ialah, maksudnya apa yang perlu kamu fokuskan untuk sesi pengajaran pada hari ini ialah, yang pertama, okey, pelajar dapat menyatakan maksud penyelesaian masalah bukan inventif dan penyelesaian masalah inventif. Yang kedua, pelajar dapat mengenal pasti masalah bukan inventif dan juga masalah inventif. Okey, dan yang ketiga, pelajar dapat menyenaraikan 3 contoh masalah bukan inventif dan 3 contoh masalah inventif yang berlaku dalam kehidupan seharian. Okey, dalam topik yang kamu akan belajar pada hari ini, kita kena fokus dahulu kepada apa masalah yang kamu hadapi dalam kehidupan seharian. Okey, dalam topik ini ialah kamu akan menghasilkan satu produk baru. Okey, bagaimana kita nak hasilkan produk baru? Iaitu setiap produk baru selalunya bermula dengan masalah yang terjadi. Apa-apa masalah, selalunya lebih kepada, kalau macam kita reka bentuk dan teknologi, lebih kepada penggunaan alat-alat, penggunaan produk, penggunaan sebarang produk-produk yang ada di persekitaran kita. Okey, kita tak boleh nak kata, okey, kalau ada masalah wujud, kita terus buang. Masalah wujud, kita terus beli yang lain. Yang tu tak boleh. So, tak tercapai objektif kita belajar tentang penyelesaian masalah. So, fokus dekat sini ialah bila ada masalah, kita sebagai pelajar yang belajar reka bentuk dan teknologi, kita nak menghasilkan satu produk baru. Okey, seperti yang cikgu maksudkan sebelum ini, yang cikgu maklumkan sebelum ini, kita kenal pasti dahulu apakah masalah pada produk tersebut. Kenal pasti dahulu. Kita kena tahu punca dia. Punca dia apa? Apa masalah dia? So, bila kita tahu apa masalah dia, baru kita boleh selesaikan. Kita buat penyelesaian masalah. So, kita masuk dahulu kepada definisi masalah bukan inventif. So, definisi masalah bukan inventif. Okey, so kita masuk definisi masalah bukan inventif, kita kena fokus kepada perkataan bukan inventif. So, bila bukan inventif, so bermaksud dia tidak memerlukan kita untuk membuat penambahbaikan. So, apa masalah bukan inventif? So, dia adalah satu masalah yang tidak mempunyai kesan sampingan apabila penambahbaikan dilakukan. So, bila ada masalah, kita kenal pasti masalah, kemudian kita buat penambahbaikan pada masalah tersebut, pada produk tersebut, kemudian dia tak ada kesan sampingan yang lain. Bila dia kata tiada kesan sampingan tu bermaksud tidak wujud lagi masalah lain. Okey, boleh belajar kat situ. Okey, kita boleh rujuk pada gambar rajah yang ada pada slide. Okey, so bila penyelesaian masalah bukan inventif, masalah bukan inventif. Okey, dia bermula dengan situasi yang berlaku dalam kehidupan seharian kamu. So, kamu berhadapan dengan pelbagai situasi. So, keperluan dalam kamu membuat keputusan terhadap situasi tersebut. Kemudian, kamu akan dapat memperoleh pengalaman baru daripada keputusan kamu. Dan juga, kamu dapat melatih pemikiran kamu untuk menjadi semakin matang. Okey, rujuk pada gambar rajah yang cikgu sediakan ni. Okey, gambar ni menunjukkan seorang player bola sepak. Okey, dia tergelicit semasa dia nak menendang bola. Okey, dekat sini kita kena kenal pasti dahulu apa masalah dia. Dia jatuh bila dia nak tendang
bola. Okey, kenapa? Kenapa dia jatuh bila dia nak tendang bola? Okey, sebab permukaan padang yang licin. Sebab rumput bila dia lembap, so dia licin. Dengan permukaan dia yang yang licin tu menyebabkan bila kita nak tendang jatuh tergolek, licin. So, kamu kenal pasti masalah dia. Kamu nak buat macam mana ni bila kamu menghadapi masalah tersebut? So, apa yang perlu kamu buat? Kamu tak boleh cakap kamu beli kasut lain. Okey, tak boleh. Dia tak jadi penyelesaian masalah dekat situ. So, apa yang perlu kamu buat? Okey, masa ni lah kita akan brainstorming pada permukaan bawah kasut tu. Sebab kenapa dia licin bila kita lalu dekat bila menendang bola pada pada rumput, permukaan rumput, so dia jadi licin kan. So kita kena buat sesuatu pada permukaan tu supaya dia tak jadi licin. So penyelesaiannya ialah cipta kasut bola yang mempunyai permukaan tapak yang bergerigi. Kalau kasut bola biasa, bukan, kasut biasa, permukaan dia licin kan? Okey, tapi kasut bola pula dia bergerigi. Dia ada tajam-tajam dekat situ. Sebab supaya bila padang licin, kita boleh mengelakkan tergelincir. So dia akan grip pada permukaan padang bola. Okey, kat situ. So, ada tak kesan lain pada bila kamu pakai kasut yang bergerigi tu? Okey, so ada tak? Okey, tak ada. So, bila dia kata ada tak masalah lain ataupun ada tak kesan sampingan lain? Okey, tak ada. So, bila kita lari, smooth saja pada permukaan rumput. Okey, so tiada masalah. So, bila dia tiada masalah ataupun tiada kesan sampingan yang lain, so automatik yang ini adalah penyelesaian masalah, bukan inventif. Sebab kita tak perlu buat penambahbaikan. So, sekali sahaja. Kita buat penambahbaikan sekali saja. So, dah selesai masalah. So, itu adalah penyelesaian masalah, bukan inventif. Okey, so dekat sini masalah bukan inventif, kita boleh simplifikan dia. Yang pertama, alatan tidak berfungsi dengan baik. Okey, kasut bola tadi dia tak berfungsi dengan baik, dia boleh tergelincir. So kamu dah kenal pasti kat situ kasut bola tu dia tak berfungsi dengan baik dan menyebabkan kita tergelincir. So kat mana masalah tu? Dekat dekat tapak bahagian bawah. So kamu buat proses penambahbaikan pada alatan tersebut. Okey, pada kasut tersebut. So apa yang kamu buat? Okey, kamu letak bahagian yang bergerigi. So bila dia bahagian yang bergerigi, dia dapat digunakan semula. So ada tak kesan sampingan? So tak ada kesan sampingan. So automatik selesai. So itu adalah masalah, bukan inventif. Okey, selesai dekat definisi masalah bukan inventif, kita pergi pula kepada masalah inventif. Okey, dekat sini, kita fokus kepada perkataan inventif. Tadi bukan inventif, sekarang ni inventif. Okey, so bila dia inventif, kita memerlukan kita untuk membuat lebih further penambahbaikan pada kat situ. Sebab kenapa? Sebab dia ada kesan sampingan. Okey. So dia adalah masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila penambahbaikan dilakukan. So kita fokus kepada dia ada kesan sampingan. Tadi kalau bukan inventif, dia tak ada kesan sampingan. Selesai. Sudah tak ada dah apa-apa yang perlu kita lakukan pada produk tersebut. Sebab kenapa? Sebab masalah kita dah selesai dah pun. So, yang ni masalah inventif. Tak selesai. Dia ada kesan sampingan dekat situ. Okey. Okey, nak bagi you all faham, kita tengok kepada contoh yang kedua, iaitu masalah yang kedua. Okey, masalah yang kedua ni kamu memang selalu hadapi di rumah. Okey, terutamanya bila kamu guna tong sampah yang terbuka. So, apa yang berlaku ialah bau busuk di dapur. Okey, apa masalah dia? Masalahnya berpunca daripada mana? Okey, bila bau busuk di dapur, masalah dia berpunca daripada tong sampah yang terbuka. Okey, so bila dia dari tong sampah yang terbuka, apa yang kita perlu buat? Okey, so bila
Dia terbuka, so sampah tu, bau sampah daripada tong sampah yang terbuka. Confirm lah kita nak buat satu tong sampah yang berpenutup, okay, supaya untuk mengelakkan bau busuk keluar daripada tong sampah tersebut kan. Okay, betul tak? Okay, so cipta tong sampah yang mempunyai penutup seperti dalam gambar rajah. Okay, bila kita dah tutup, tapi ada masalah lain pula dekat situ. Okay, so apa masalah lain yang wujud? So, apa kesan sampingan yang lain? Okay, ada tak? Okay, ada. So bila ada, okay, apa dia punya masalah tersebut? So, kamu kena simplify kan kat situ. Keluarkan. So, kalau dekat sini, dia susah nak masukkan sampah ke dalam tong sampah. So, kenapa dia jadi susah? Sebab tangan kotor. So, bila kita pegang penutup tong sampah, tangan jadi kotor. Itu yang banyak terjadi dekat maktab. Ramai tak nak buka tong sampah kat tepi R&R tu. Sebab kenapa? Sebab dia ada penutup. So, bila dia ada penutup, ramai tak nak pegang. Sebab kenapa? Kotor. Kan? Betul tak? Okay, kat sini, bila dia ada kesan sampingan yang lain, so, dia ada kesan sampingan. So, dia automatik kat situ. Penyelesaian masalah inventif. So, kita nak selesaikan masalah. Kita tak nak tangan kita kotor bila kita nak buka penutup tong sampah tu. Okay, kat sini nampak tak? Clear tak? Contoh cikgu ni. Okay, dah tamat ke kelas kita pada hari ini? Okay, tak tamat lagi. So, apa yang perlu kamu buat ialah kamu kena senaraikan 3 contoh penyelesaian masalah bukan inventif dan 3 contoh penyelesaian masalah inventif. Okey, cara dia buat macam mana? Buat macam yang cikgu buat pada slide cikgu tadi. Cuma tak perlu lukis. Tak perlu lukis. Hanya kamu cerita sahaja untuk masalah bukan inventif dan masalah inventif. Okey, boleh. Okey, itu sahaja untuk kelas pada hari ini. Confirmlah kamu kena buat latihan sebab kenapa? Okey, kalau kita buat latihan macam pensel lah. Tiap hari kita asah. Kita asah dia akan jadi tajam. Samalah juga dengan ilmu. Ilmu kita buat latihan, kita baca, kita buat latihan. So, kamu akan bertambah pandai. IQ kamu akan bertambah. Okay, itu dia. Daripada tak buat apa-apa, buatlah sesuatu supaya kamu dapat mengisi masa lapang daripada membuat sesuatu yang sia-sia. Okay. Sekian saja dari kelas cikgu pada hari ini. Okay. Bye.